Disediakan tak? Ha. Oh, Oh. Okey, terima kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu khaliluhu wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf muka surat 151 daripada ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-10, "Walaqad makkannakum," dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian fil ardi, di bumi ini, wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan telah kami jadikan juga buat kamu di bumi itu juga ma'aish, itulah tempat sumbernya dalam penghidupan kamu. Qalilan ma tashkurun, amat sedikit di antara kamu yang bersyukur. Di sudut lughah, di sudut bahasa Arab, Allah di situ adalah aqab atau ma'tuf. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita melalui aqaid, akidah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan akidah kita melalui hal ehwal keimanan. Disebabkan ayat-ayat sebelum ini berkaitan dengan keimanan terhadap mizan. Mizan itu adalah neraca timbangan di akhirat. Datang malaikat Jibril alaihi wasallam dalam bentuk manusia, wajahnya tampan, rambut yang sangat hitam. Lalu dia duduk di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertemukan kedua lututnya dengan lutut baginda Rasul. Lalu dia meletakkan dua tapak tangannya di atas bahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, apakah itu Islam? Apakah itu iman? Apakah itu ihsan? Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan keimanan yang dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada yaumil ba'ts, hari berbangkit, al-jannah wal nar, syurga, neraka, wal mizan, dan juga neraca mizan di akhirat, yang mana setiap daripada hamba Allah Subhanahu wa taala akan ditimbang amalnya. Dan kita Rasulullah ditimbang amalan hasan, kebaikan. Lalu disebut oleh Allah, "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang timbangan amal baiknya itu berat, maka dia akan berjaya. Bahkan di situ, di tempat menimbang itu, ada malaikat yang akan berteriak, sekiranya amal ini, amal orang ini adalah amal-amal Allah yang saleh, maka dia mengatakan sa'idan, dia bahagia, dia berjaya. Kalau sekiranya apabila ditimbang
amal baiknya itu terlalu ringan, maka yang berat itu adalah amalan sayyi'ah, keburukan. Maka mereka itu juga akan berteriak syaqa. Syaqa maknanya syaqiyun, celaka dia tidak termasuk orang yang berjaya. Bahkan kata Rasulullah SAW, apabila seseorang itu ditimbang, sekiranya berat amal baiknya walaupun sebesar zarrah, amal buruknya kurang sebesar zarrah, maka dia akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ditimbang amal buruknya itu lebih, walaupun dengan timbangan zarrah melebihi daripada timbangan hasanah kebaikan, maka kata Rasulullah dia akan masuk ke dalam neraka. Dan tidak ada sesuatu amalan yang dapat memberatkan timbangan seseorang di akhirat mereka. La ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, walhamdulillah, Allahu akbar, itu disebut baginda Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, yang awal sekali yang akan ditimbang daripada amal-amal yang seseorang ambil itu adalah nafkah. Kalau sekiranya dia sebagai ketua keluarga, maka ditanya tentang nafkah dalam keluarga dia. Dalam riwayat yang lain adalah husnul khuluq, ditanya tentang akhlak dia. Adakah dia melakukan kebaikan pada akhlak itu ataupun kebaikan setiap daripada amal-amal yang tidak perlu ditimbang, kata Rasulullah. Maka itu berkaitan akal yang akidah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa menunjukkan bahawa hubungan kehidupan dalam dunia ini jangan dipisahkan dengan akhiratnya. Sebab akhirat itu adalah hakikatnya kehidupan. Siapa yang mengatakan demikian, itu adalah baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah nanti saya tafsirkan berkaitan dengannya. Laqad, lam di situ adalah jawab qasam. Maklum juga Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan tidak ada siapa yang boleh membatalkan apa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah dia tetapkan. Qad, huruf tahqiq, menunjukkan bahawasanya manusia dengan challenge. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di atas muka bumi jadi tempat yang terbaik untuk ma'aish, untuk hidup dengan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sekiranya manusia itu melawan, maknanya dia kata tidak, di langit pun manusia boleh hidup seperti mana dia hidupnya di bumi. Bahkan dia katakan bahawa manusia tidak mustahil boleh hidup di bulan, di planet Marikh, planet Zuhal, seperti mana dia hidup di atas muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab qad, tahqiq, maksudnya mustahil manusia akan berjaya hidup di sana. Bahkan dia sudah kajian sains sendiri menunjukkan bahawa di bulan itu mana ada oksigen seperti mana di sini. Dia nak cucuk tanam apa yang akan tumbuh di sana? Mana sumber air? Lalu qad menunjukkan bahawa manusia bagaimana keadaan sekalipun dia nak menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan sesuatu, dia tidak akan pernah menang. Kalau dia kata manusia boleh hidup di angkasa, silakan hidup. Apa yang dia nak cucuk tanam? Semuanya mengambil bekalan daripada bumi. Bahkan sampai satu waktu bekalannya habis, lalu dia nak makan apa, dia nak minum apa, bagaimana boleh dia nak bernyawa kalau oksigen pun dah habis? Lalu jangan lawan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tempat yang terbaik untuk manusia hidup adalah di atas muka bumi. Jadi jangan ditanya, jangan dijawab, jangan juga dikaji tempat-tempat yang lain daripada bumi ini tempat yang sesuai untuk manusia hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut juga makkannakum fil ardi. Kalimah makkannakum fi'il madhi pasti. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan buat kamu dan diberi izin untuk memiliki di atas muka bumi. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada manusia ini menjadi raja, menjadi sultan, menjadi penguasa, memerintah, sehingga dia memiliki kerajaan, negeri, daerah, wilayah, dia memiliki tanah, dia memiliki itu, memiliki
memiliki ini, lalu adanya perundangan, adanya tamadun, itu semua kembali pada kalimah makkannakum. Allah Subhanahu wa taala izinkan sehingga ada sebuah negara di dalamnya beberapa negeri, dalam negeri beberapa wilayah, lalu manusia berduduk tinggal di situ. Fil ardi itu tidak lain melainkan mesti ada hubungan dengan tanah air disebutkan, tanah dan juga air. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan lafaz itu di dalam air. Itu saja. Kerana manusia tidak boleh nak hidup dalam sungai, nak hidup dalam laut, maka tidak sesuai. Disebabkan Allah kata yang sesuai ini adalah ma'aish, ini adalah fil ardi, jadi tempat hidup itu yang paling sesuai di atas dunia ini, maknanya buku bumi. Di sudut bersyarat fil ardi menunjukkan di dalam, itu adalah di sudut balaghah yang membayar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan telah kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tempatkan kamu di dalam bumi. Kalau ambil pada zahir maksud, lalu ditanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia di dalam bumi ke di atas bumi? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut makkannakum 'alal ardi, di atasnya bumi, tapi disebut fil ardi, di dalam. Oleh kerana itu Quran tidak boleh difahami secara zahir begitu. Seseorang belajar asas-asas bahasa Arab, lalu mereka menemui harful jar, huruf pada jar, antaranya fi, lalu dia tengok terjemahan. Fi maksudnya dalam, ala maksudnya di atas. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di dalamnya bumi. Al-ardi itu bumi lah. Lalu yang menjawabnya, yang boleh, ilmu yang boleh menjawab soalan ini adalah ilmu balaghatul Quran. Balaghah di sini ilmu bayan, ilmu batin. Wajib bagi seseorang yang nak tafsir Quran mengetahui ilmu itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut fil ardi, tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala nak membawa akal kita, kemampuan pada akal untuk berfikir dalam bumi itu. Disebabkan manusia itu sumber kehidupannya kebanyakan dia tumbuh daripada dalam bumi. Bahkan makanan yang kita makan pun kebanyakan dia tumbuh daripada, bermula pada dalam tanah itu sendiri. Bahkan manusia mati pun dimasukkan dalam tanah. Sumber kehidupan manusia berasal banyak daripada tanah. Bahkan manusia gali, jumpa air mata air, jadi satu, jadilah bir, jadi telaga, bir itu telaga. Dulu gitu, tak ada air dikorek, daripada mana air mata air? Fil ardi. Begitu juga ma'aish, kehidupan manusia, kehidupannya melalui jual belinya, perniagaannya, ekonomi perdagangan. Bahkan fil ardi, di dalam bumi itu dia mendapatkan emasnya, besinya, macam-macam lagi, termasuk dan juga sumber bahan api, minyaknya, fil ardi. Jadi itu maksudnya di sudut ilmu balaghah menerangkan kepada kita mengapa Allah menyebut fil ardi. Itu maksudnya. Tetap kaki kita juga tak hidup dalam bumi itu, tak hidupnya kita dalam tanah, tetapi segala-galanya bermula daripada tanah juga yang sesuai dengan kita. Bahkan mana-mana bangunan pun mesti dicampur dengan tanah, dicampur juga dengan air. Seperti mana tubuh badan kita pun Allah Subhanahu wa taala cipta Adam alaihi wasallam pun tanah dan juga air. Jadi itu adalah ma'aish, itu adalah kehidupan buat makhluk, khususnya bagi manusia. Jadi kalimah makkannakum, dan kami telah tempatkan kamu, maknanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberi izin bagi kita jadi ketua, memerintah. Itu kalimah makkannakum, sehingga diberi izin untuk memiliki, sedangkan seluruhnya di atas alam ini milik Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi izin, tetapi melalui aturan perundangan dia. Jangan diambil tanah orang walaupun sejengkal sekalipun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakul insan, hak sesama manusia. Waja'alna, dan kami jadikan juga, ini
pasti juga. Lakum, buat kamu. Fiha kembali balik fil ardi, ma'aish. Ma'aish ni adalah jamak, dia plural daripada kalimah ma'isyatan. Maksudnya adalah penghidupan, kehidupan. Tapi bila jadinya ma'aish, makna banyak jalan, banyak cara, banyak kaedah untuk kamu hidup di atas muka bumi ini dengan cara-cara tersebut. Maksudnya di sini kata ulama tidak lain, Allah Subhanahu Wa Taala memberi jalan melalui akal kamu untuk kamu fikir bagaimana kamu mencari nafkah, mencari rezeki, maknanya dalam kehidupan kamu. Seperti mana kita melihatlah pada kehidupan haiwan, mana ada haiwan itu bekerja, yang mana dia pun mesti makan gaji, dia jadi bos, tidak ada. Mereka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana burung terbangnya keluarnya daripada awal pagi, baliknya petang hari dalam keadaan kenyang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan burung-burung itu tidak pernah menyimpan makanannya untuk esok hari, kerana dia tawakal pula atas kehidupan esoknya. Tetapi burung semua yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan rezeki buat mereka. Tapi burung-burung juga tidak duduk sahaja. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melihat hikmah di sebalik kehidupan burung itu. Iaitu telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ini ayatnya, wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wa ja'alna lakum fiha ma'aish wa man lastum lahu biraziqin. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kamu di atas muka bumi sebagai ma'aish, sumber penghidupan. Wa man lastum lahu biraziqin, dan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang tetapkan atas makhluk-makhluk itu seluruhnya, yang mana bukan kamu yang memberi rezeki pada makhluk-makhluk tersebut, bukan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa yang memberinya? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut qalilan ma tashkurun, sedikit sangat atau amat sedikit di antara kamu yang bersyukur. Seseorang membaca Quran dan dia melihat terjemahan, dia dah memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara ilmu yang dia ada. Lalu dia bertanya, qalilan ma tashkurun, terjemahan yang amat sedikit di antara kamu ataupun kamu yang bersyukur. Lalu kita tanyakan, mengapa agak ini? Disebabkan dia kata, mana datangnya amat sedikit itu? Qalilan itu saya tahu dia sedikit. Mungkin bagi saya boleh jadi nafi, boleh jadi mausul, ataupun zaid, terulang ilmu dia. Tashkurun, kamu bersyukur. Lalu kalau saya memilih ma di sini nafiyah, terjemahannya adalah sedikit tidak bersyukur. Sedikit tidak bersyukur. Cuma dalam terjemahan disebut amat sedikit tidak bersyukur, ataupun amat sedikit di antara kamu yang tidak bersyukur itu. Lalu nak tanya, mana datang amat sedikit itu? Terjemahan amat sedikit. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut qalilan. Qalilan itu maksudnya sekadar sedikit. Mana datang amat sedikit? Lalu kita bertanya kepadanya, adakah kamu mempelajari i'rab al-Quran ataupun bahasa Arab yang mendalam, lebih-lebih lagi bahasa Arab berkaitan dengan tafsir al-Quran? Tidak ada, mereka sekadar buka kamus, tengok gitu-gitu, belajar asas bahasa Arab. Maka jangan dilarang bagi kamu untuk bertanya-tanya lagi tentang terjemahan melalui kaedah ilmu kamu. Disebabkan apa? Kamu bertanya tentang amat sedikit orang yang bersyukur diri. Amat sedikit ni mana datangnya amat tu? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma di situlah maksud dia. Lalu dia pun pening lagi, bukan ke ma boleh jadi mausul, ma itu boleh jadi sebagai satu tambahan yang tak ada makna. Ma boleh menjadi mausul, kalimah sambung dia. Boleh jadi istifham, pertanyaan, apa? Itu ada ilmu kamu di sudut lugah, di sudut bahasa Arab.
yang menyebabkan qalilan itu diterjemahkan dengan sangat-sangat atau amat-amat sedikit, kerana ma di sini adalah zaidun bitawkid. Maksudnya huruf yang ditambah tapi ada taukid, penegasan. Bila jadi penegasan, itu yang mesti diterjemahkan sangat-sangat atau amat-amat sedikit. Baru dia faham. Kerana Quran itu maksudnya dalam ilmu lughah dia. Bagi seorang yang nak menafsirkan Quran, dia kena tahu ilmu-ilmu demikian. Jadi kita kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna lakum fiha ma'aish." Dan kami telah jadikan buat kamu di atas muka bumi ini tempatnya sumber bagi kehidupan kamu. Makan kamu, minum kamu, kehidupan. Sehingga kamu hidup dalam waktu zaman yang bertamadun. Kamu hidup pada waktu dan zaman diutusnya para nabi dan rasul, sehingga kamu menerima Islam melalui ini dakwah nabi dan rasul tersebut. Sebab dakwah Islam ini tidak semestinya Nabi SAW mesti hidup di hadapan kita. Yang hidup itu adalah agama, yang hidup itu adalah iman, dan sentiasa hidup adalah hidayah, yang Islam dan iman. Walaupun kita tidak melihat baginda Rasulullah SAW, kita meyakini Islam adalah benar, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kita reda Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi utusan. Ini setia lain adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang bertanya, adakah mungkin seseorang itu boleh menerima hidayah Islam sedangkan tidak ada nabi, tidak ada rasul diutus buat mereka? Jawapan dia sudah akidah dan sunnah wal jamaah, tidak ada masalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba." Tentang kisah ashabul kahfi, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ashabul kahfi itu salaf, makna dia terdahulu. Bila disebutnya salaf, makna menunjukkan bahawasanya dia bukan Bani Israel, dia bukan ahli kitab. Disebabkan Rasulullah, begitu juga para sahabat, apabila mengetahui satu kisah yang terdahulu dikaitkan ahli kitab, sama ada Yahudi ke Nasrani ke ataupun Bani Israel, maka disebut umat sebelum ini di kalangan Bani Israel, umat sebelum ini di kalangan ahli kitab, maka dijelaskan. Tetapi dalam hadis itu disebut salaf dan nafara daripada Abdullah bin Abbas salaf. Maka ashabul kahfi dia adalah satu umat yang terdahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan Taurat, sebelum turunkan Injil, maknanya sebelumnya zaman Bani Israel, daripada zaman Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Lalu kalau diperhatikan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibn Kathir, zahir ayat menunjukkan dia bukan dari ahli kitab. Begitu kata Imam Ibn Kathir. Bahkan apabila dilihat dengan zahir ayat dan kisah ashabul kahfi melalui beberapa riwayat, maka mendapati bahawasanya mereka adalah satu zaman yang memiliki raja, yang mana raja mereka itu penyembah berhala dan memerintahkan semua rakyatnya menyembah berhala. Itu disebut dari riwayat. Jadi ada pemuda-pemuda yang diberi hidayah oleh Allah tanpa Nabi dan Rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka? Mereka melihat langit, mereka melihat bumi, melihat alam. Lalu diperhatikan awthan, berhala. Dikatakan berhala ini dah cipta langit, cipta alam semua. Fikir. Maka mereka tidak mempercayai bahawasanya berhala ini menciptakan langit, bumi ataupun seluruhnya. Itu adalah iman. Lalu mereka mengakui yang menciptakan langit dan bumi dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka dia beriman pada zaman itu. Lalu oleh kerana itulah ulama menyatakan cerita tentang ashabul kahfi tidak diketahui zaman bila, masa bila, dan tidak ada kaitan dengan Nabi dan Rasul pada ketika itu. Kerana apa? Allah nak bagi tahu kepada kita adanya umat diberinya
hidayah Islam dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui nabi dan rasul. Menjadi dalil dan hujjah tidak semestinya keimanan mesti dua mata melihat nabi dan rasul. Seperti mana kita hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang yang masuk Islam walaupun mata tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain Allahumma qadaki memberi hidayah Islam dan iman. Itu jawapan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan ma'isha ataupun disebut ma'isha. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'a'ma. Dan barang siapa yang berpaling daripada aku, mana kufur, syirik, tidak mahunya Allah, bila tidak mahu Allah, dia tidak mahu apa-apa pun, maknanya segala daripada kurniaannya, istimewanya Allah nak kurniakan. Sebab bila tak mahunya agama, mana dia tidak mahu Allah Subhanahu wa taala, maknanya berpaling. Al-Zikri, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kehidupan dhanka, sempit. Lalu istilah ulama tafsir antaranya di kalangan para sahabat sendiri, para tabi'in, mereka mengatakan ma'ishatan dhanka, kehidupan yang sempit adalah Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Allah bagi mereka rezeki, Allah bagi mereka kaya, Allah bagi macam-macam rumah yang besar, yang luas, yang mewah. Lalu ma'ishatan dhanka yang mana dikaitkan dengan yang kehidupan yang sempit, hati dan jiwanya, sehingga mereka masih tak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan itu semua. Itu ma'ishatan dhanka. Sebagian lagi kata ulama kita, ma'ishatan dhanka ialah mereka akan duduk bangun penuh keburukan, tidak ada kebaikan. Riwayat yang lain, ma'ishatan dhanka, setelah mereka mati maka kehidupan mereka dalam kubur disempitkan, mana tersiksa. Itu dikaitkan juga dalam kaitannya ma'ish, sebab ma'ish itu dia jamak banyaknya sumber kehidupan. Ma'isha satu saja sumber, tapi tunjukkan bahawa manusia telah diberi kehidupan yang baik di atas muka bumi. Hanya saja apa saja yang kita dapat di atas dunia, dia tidak menjadi hakikat, melainkan ma'rifatullah. Mengenal Allah itu hakikat. Kita dapat makan, kita dapat minum, dia tidak akan menjadi hakikat kerana dia sementara. Pakaian kita sementara, tanah kita sementara, rumah sementara, itu semua tak menjadi hakikat. Hakikatnya adalah ma'rifatullah, hakikatnya adalah tasbih, hakikatnya adalah la ilaha illallah. Itu semua jadi hakikat. Disebabkan apa yang menyelamatkan kita di akhirat atas rahmat Allah pun ini juga. Dan bukan sebab makan dan minum kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan minta makan dan minum yang telah diberi kepada kita. Bahkan dia kata kulu washrabu, makan dan minumlah. Ini menunjukkan dia yang perintah makan dan minum. Wala tusrifu, cuma kamu jangan berlebih-lebih. Mana yang aku larang, jangan makan apa yang dilarang, makan apa yang dibolehkan. Sehinggalah baginda Rasulullah SAW mengajar kita tentang hakikat melalui doanya, tawajjuh, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengajar, Allahumma, ya Allah, innal 'aisha, sesungguhnya hakikatnya kehidupan, 'aishul akhirah, kehidupan akhirat. Jadi memadai untuk kita mempelajari hadis ini pada Sayyidul Mursalin baginda Rasulullah, hakikatnya kehidupan itu adalah akhirat. Bahkan ada hadis yang ada Rasulullah SAW, wa man kanatil akhirah, barang siapa hammuhu, wa man kanatil akhiratu hammuhu, barang siapa keinginannya semata-mata untuk akhirat, kerana hakikatnya kehidupan adalah akhirat. Sebab akhirat itu, syurga itu kekal. Ja'alallah, Allah Subhanahu wa taala jadikan ghinahu fi qalbihi, kekayaan, kecukupan dalam hatinya, maka redha. Apa
Apa maksudnya di sini? Apabila yang kita memandang dunia ini, lalu kita tidak boleh lebih memandang daripada akhirat. Akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Kehidupan akhirat itu bagi orang yang bertakwa saja. Maka kehidupan yang sempurna. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan adapun kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang di atas dunia. Lalu menunjukkan ma'aish di sini tidak menjadi hakikat, mereka kehidupan sementara untuk berma'rifatullah. Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan kepada kita untuk ma'rifatullah. Maksudnya adalah untuk mengenal Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu ma'rifatullah. Illa liyata'arifuni, tidak lain adalah untuk mengenal aku, kenal aku. Kita adalah umat yang terbaik. Sebab apa? Apabila saja kita mendapat nikmat, kita tak pandang nikmat, terus pandang Allah yang memberi nikmat. Itu keunggulan umat Rasulullah. Bani Israel dulu, bila dapat nikmat, dia tak pandai nak memandang Allah sebagai yang memberi nikmat. Tak ada. Lalu Allah ajar mereka apa yang mereka mampu. Tengok je nikmat tu, sesat. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel sekalian, ingat kembali nikmat yang telah aku beri pada kamu. Ingat balik nikmat yang aku beri pada kamu. Ma'aish juga kehidupan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka? Macam-macam kepada Bani Israel. Usia yang panjang, kehidupan yang senang, macam-macam lagi. Kita pula Allah Subhanahu wa taala perintah terus memandang, mengingat Allah yang memberi nikmat. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, wahai orang yang beriman, terus ingat Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Hanya saja sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati mereka gemetar terus pada Allah. Tidak disebut apabila mereka mengingat nikmat Allah, hati pun gemetar. Tetapi dikatakan apabila terus mengingati Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahawasanya apabila mengingati Allah, hati jiwa itu tenang, terus dengan Allah. Bani Israel ingat nikmat itu, nikmat makan, nikmat minum, nikmat itu, nikmat ini, ingat itu je sudah. Cukup itu je Allah perintah Bani Israel. Sebab apa? Mereka tidak mempunyai keluasan ilmu seperti mana umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah umat yang terbaik adalah umat baginda Rasul. Bani Israel beberapa ribu tahun, dia ada 70,000 Nabi. Daripada Nabi Yaqub alaihi salam sampai ke Nabi Isa alaihi salam, beberapa ribu tahun. Nabi ada 70,000. Tak tahu berapa ramai manusia dah Bani Israel dah pada beberapa ribu tahun. Kita ada 1000, hampir 1500 tahun dengan Rasulullah SAW. Tapi dalam riwayat disebutkan selama beribu-ribu tahun Allah utus dia 70,000 Nabi. Paling unggul tentang umat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, bahkan ulama di antara umatku setara seperti mana Nabi-Nabi Bani Israel dulu. Setara. Maknanya luar biasa antara orang alim bagi umat Rasulullah SAW setara dengan Nabi-Nabi Bani Israel yang terdahulu. Maksudnya adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu yang berkaitan dengan duniawi itu. Kerana ilmu duniawi itu selain daripada Nabi Rasul pun boleh menguasainya, orang kafir pun boleh menguasainya. Ini berkaitan ilmu ma'rifatullah. Qalilan ma tashkurun, amat sedikit. Disebabkan ma di sini adalah zaid bitawkid di sudut besar. Bila kemasukan dia mesti ditambah maksud qalilan itu sedikit. Tapi bila dijadikan dia ada taukid ke situ, maka kita tambah dalam terjemahan sungguh-sungguh atau amat-amat sedikit. Dalam beberapa terjemahan Quran disebut amat-amat sedikit. Tashkurun,
kamu bersyukur. Maksudnya di sini di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri macam-macam nikmat, yang tahu itu nikmat daripada Allah, sehingga dijadikan sebagai ibadah pada Allah, syukur kepada Allah sedikit saja. Tashkurun ni pula di situ bersyarat dia mudhari'ah. Sekarang sampai akan datang sikit juga yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaedah dia begitu. Apa maksud agak-agak orang lepas ni lebih bersyukur tak lebih daripada kita? Tak, semakin banyak tak bersyukur. Orang sebelum daripada kita dan kita hari ini, kita dah lebih bertambah tak bersyukur. Lalu siapa orang yang pandai bersyukur? Orang yang terbaik umat baginda Rasulullah yang sezaman dengan Nabi itu semua pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik berkurang sampai hari kiamat dan tak ada orang nak kenal nikmat Allah untuk disyukuri. Dulu Nabi Daud alaihi salatu wassalam pernah bertanya Allah, ya Allah, siapakah sebenarnya hamba-hambamu yang dikatakan mereka itu telah bersyukur atas nikmat-Mu? Dia mewakili ilmunya untuk Bani Israel, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Lalu Allah berfirman kepada Daud, ya Daud, maknanya untuk kaum Bani Israel, sekiranya mereka mengakui nikmat itu daripada aku, maka dia telah bersyukur kepada aku. Apa maksudnya? Mengakui dia makan minum pada Allah, itu tanda dia bersyukur kepada Allah. Umat baginda Rasulullah diterbiah, diajak bersyukurlah kepada yang maha memberi nikmat. Allah lebih tinggi kedudukan, disebabkan nikmat itu makhluk, memberinya Allah. Kita bersyukur Allah kepada Allah, terus kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi nikmat. Menunjukkan kedudukan yang makrifah itu jauh lebih besar daripada makrifah yang Bani Israel yang terdahulu. Jadi kesimpulan daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat pada kita dengan kehidupan di dunia. Lalu tidak perlu kita bercita-cita untuk hidup selain di atas muka bumi ini. Tidak perlu. Sampai dalam kita nak buat rekod dunia ke orang paling lama ke duduk dalam laut, dalam sungai, dalam parit, tak perlu buat rekod itu. Kerana apa? Jangan challenge dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang itu dia nak hidup seorang-seorang atas bukit. Pergilah dia, bawalah bekalan makanan. Orang kampung pun nunggu dia. Lama dia tak turun. Tidak setiap seminggu dia turun. Ini dah sebulan dia tak turun. Lalu akhirnya orang kampung pun pergi naik jumpa seekor ular sawa, perut besar. Orang pun potong dia dalam perut orang ular sawa tu. Maka kata ulama bahawasanya yang dikaitkan ma'arish adalah adanya satu penduduk Ahlul Qura. Ahlul Qura adalah yang mempunyai tamadun. Maksud tamadun adalah ada ketua, ada pemimpin, ada raja, ada tentera. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyesuaikan bagi kita hidup di tengah hutan. Oleh kerana itulah Allah mengajar kita, dia letak haiwan-haiwan yang garang-garang, yang ganas-ganas agar jangan duduk ke situ. Mengapa? Sebab tempat itu tidak sesuai buat kita. Disebabkan jauh daripada masjid, jauh daripada surau, jauh daripada jemaah. Kalau dia mati tengah-tengah hutan tu, siapa nak uruskan jenazah dia? Oleh kerana itu kata dalam akidah Sunnah wal Jamaah, tidak seorang Nabi Rasul diutus oleh Allah melainkan semua ahli Qura, semua dipekat di kota, tidak ada yang diceruk-ceruk di hutan. Tidak ada kata dalam akidah Sunnah wal Jamaah. Itu Nabi Nuh pun dah ada tamadun zaman dia. Dah buat rumah daripada batu, dibuat rumah daripada tanah yang ditampal. Bahkan dah ada rumah tingkat-tingkat pada zaman Nabi Nuh AS. Hanya Nabi Nuh AS saja tidak mahu membina rumah bertingkat-tingkat. Satu hari orang tanya Nabi Nuh AS, ya Nuh, bukankah kamu tengok rumah ni semua dah bertingkat? 3-4 tingkat ada rumah dia, buat pakai batu yang keras-keras.
Kenapa kau masih lagi buat rumah pada tanah liat? Dia kata, cukuplah aku nak belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pergi pun kehidupan sekadar yang ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan aku untuk membina rumah, tetapi membina Islam dan iman kepada manusia. Lalu apa aku nak sibuk bina rumah? Itu dia jawapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maknanya cuma kita ambil hikmah pada zaman Nabi Nuh dah ada rumah bertingkat-tingkat. Pada zaman Rasulullah salah seorang daripada umat Islam Nabi, 2 tingkat rumah dia. Nabi duduk tingkat kedua. Umat Abu Ayyub, rumah dia 2 tingkat. Maknanya jangan kita memandang bahawasanya zamannya itu mana rumah semua setingkat-tingkat. Mungkin pintu pun tak ada. Jangan kata demikian. Ada itu semua. Lampu pun ada. Daripada nyalaan minyak zaitun, kita hari ni satu botol 3-40 ringgit. Kita fikir macam mana zaman orang dulu. Orang miskin pun ada 80 liter pada pakai minyak zaitun. Kita hari ni tak berani nak pakai. Mahal minyak zaitun tu. Lalu disesuaikanlah keadaan pada zaman itu, mana minyak zaitun sangat-sangat murah betul. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.